Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua sudah bersedia untuk meneruskan kelas bersama saya, Cikgu Suhada. So, hari ini tiada paparan muka saya. Saya harap walaupun tiada paparan muka saya, kita tetap belajar ya. Okey, macam biasa, saya ingin mengingatkan pelajar untuk melengkapkan isi kandungan latihan sains ya. Dekat sini kita dah masuk pada bilangan yang ke-12. Tajuk kita pada hari ini adalah Indeks Jisim Badan. Bahasa Inggeris Body Mass Index atau BMI. Okey, tengok apakah aktiviti yang telah pun saya rancang. Jadi pada muka surat baharu seperti biasa tuliskan tarikh hari ini. Okey, tajuk indeks jisim badan, objektif kita nanti saya akan paparkan. Nombor 2, apakah maksud indeks jisim badan? Nombor 3, berikanlah rumus pengiraan indeks jisim badan. Nombor 4, salin semula jadual 3.2 carta indeks jisim badan dalam buku teks. Okey, nombor 5, jadual perbezaan jisim badan. Di sini adalah jadual yang telah pun saya rangka. Jadi, lukiskan jadual seperti ini dan tulislah maklumat-maklumat di sini ya. Kalau jisim badan lebih, apa masalah kesihatan dan cara mengurangkannya. Kalau jisim badan dia berkurang, apakah masalah kesihatan, cara untuk menambahkan jisim badan. Okey, awak ada satu kerja rumah. Okey, baik, kerja rumah kita bagaimana kita nak tahu indeks jisim badan. Kemudian berdasarkan indeks jisim badan tersebut, nyatakan kategori indeks jisim badan ya. Dan cadangkan cara untuk mendapatkan indeks jisim badan yang unggul. Okay, so ini adalah draft pembelajaran kita pada hari ini. Okay, kita lihat apakah maklumat pada slide yang telah saya sediakan. Baik, macam biasa tema kita masih lagi tertumpu kepada kaedah saintifik ya. Bidang pembelajaran 3.0 teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kita dah belajar macam mana nak ukur suhu, macam mana nak ukur nadi. Kemudian kelas yang lepas bagaimana kita nak ukur tekanan darah. Sekarang kita nak ukur indeks jisim badan atau body mass index BMI. Okey, kemudian di sini kita lihat standard pembelajaran kita, kandungan tambahan 3.4.1, mengira dan menentukan indeks jisim badan, dan 3.4.2, menginterpretasikan indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Ya. Seterusnya daripada standard kandungan tersebut, saya telah merangka objektif. So, di akhir pembelajaran ini, murid dapat membuat pengiraan dan menentukan indeks jisim badan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan kategori indeks jisim badan dengan terperinci. Yang ketiga, mencadangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi memperoleh indeks jisim badan yang ideal. Okey, ini adalah objektif pada hari ini. Baik, kita lihat dahulu paparan ini. Semua pelajar boleh buka buku teks masing-masing ya. Kita lihat pada tajuk indeks jisim badan. Okey, kita lihat pada tajuk indeks jisim badan. Baik, di sini indeks jisim badan. Apakah maksud indeks jisim badan? Okey, di sini jisim badan ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Ini maksud dia. Jadi, kita punya rumus di sini jisim badan mengikut unit kilogram dan ketinggian kuasa 2 mengikut unit meter. Okey? Dan kita lihat di sini maklumat yang lain. Daripada BMI ni sebenarnya kita boleh tahulah apakah kategori kita punya jisim badan ya. So, jadi daripada BMI dia ada 4 jenis BMI di sini. Kalau kurang 18.5 maka kita kategori kurang jisim badan. Tapi kalaulah kita dalam kalangan 18.5 hingga 24.9, kita sudah mempunyai jisim badan yang unggul. Tapi 25.0 hingga 29.9 ini kategori berlebihan jisim badan. Tapi kalaulah seorang itu mempunyai BMI 30 atau lebih, ini adalah kategori obesity. Kita tengok dekat galeri sains di sini ya. Dia kata jangka hayat seseorang yang mempunyai BMI yang unggul adalah lebih tinggi daripada seseorang yang mempunyai BMI yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi kita kena kekalkanlah kita punya keadaan jisim badan yang unggul dalam keadaan BMI 18.5 hingga 24.5. Okey, kita tengok maklumat seterusnya. Daripada situ kita boleh menginterpretasikan ataupun kita boleh mentafsir kita punya indeks jisim badan. Kita tahulah kalau kita berlebihan jisim badan, kita mungkin boleh mendapat beberapa penyakit yang biasa dihadapi oleh mereka yang mempunyai berat badan berlebihan ya. Contohnya macam serangan jantung, tekanan darah tinggi, strok, diabetes mellitus atau kencing manis, komplikasi sendi dan tulang. Okey.
Tapi kalau kita kurang berat badan pula, kita dapat juga penyakit. Contoh jantung, penyakit jantung, penurunan daya tahan, melawan penyakit. Okey, keletihan, anemia dan kemurungan. Anemia ni maksudnya kekurangan sel darah merah. Jadi bila sel darah merah sikit, maka kita mudah pening, mudah letih. Ya. Okey, tapi kalau kita nak mencapai jisim badan unggul, kita bolehlah buat aktiviti-aktiviti fizikal yang konsisten dan juga kita boleh buat pemakanan, mengambil pemakanan yang sihat. Makan lebih sayur dan juga makan makanan yang organik lah. Okey, so ini adalah pinggan siap Malaysia. Ini bagaimana kita cara nak tambah jisim badan kita. Kalaulah kita mempunyai berat badan yang kurang, ya, kurus saja. Jadi kita kena tambah jisim badan kita supaya jadi ideal. Jadi kita makan makanan yang sihat, berpandukan piramid, makanan Malaysia dan juga pinggan siap Malaysia, suku separuh, suku karbohidrat, suku protein dan separuh daripada sumber vitamin dan juga mineral lah, iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Kemudian makan pada waktu yang tetap. Sarapan tetap pukul 7. Makanan tengah hari tetap pukul 12 dan sebagainya. Seterusnya begitulah. Ya. Ambil snack yang padat dengan nutrien. Contohnya ambil bijirin-bijirin sebagai snack. Kurma, buah-buahan sebagai snack. Dan juga makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Okey. Kemudian bila kita dah terlebih berat badan, kita boleh ada cara sebenarnya untuk menurunkan jisim badan kita. Dan antaranya dekat sini dia kata tetapkan sasaran yang realistik, seperti menurunkan 0.5 kilogram dalam seminggu. Pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali sahaja. Kalau kita selalu sangat timbang, hari-hari nak timbang jadi stres. Jadi kita pantau seminggu sekali sahaja. Makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan piramid makan Malaysia dan pinggan siap Malaysia. Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan seperti mengubah penyediaan makanan. Sebelum ini mungkin makan ikan goreng hari-hari, tapi bila kita nak turunkan berat badan ataupun kita nak mengamalkan pemakanan yang sihat, kita bolehlah tukar menu daripada ikan goreng kepada ikan bakar, kepada ikan rebus, kepada menu yang berkukus. Okay? Kukus grill panggang, Itu sedap sebenarnya. Jadi dia boleh mengubah kaedah cara pemakanan, jadi lama-kelamaan jisim badan juga boleh berkurang. Okey. Kurang atau elakkan makanan yang mempunyai kandungan gula atau lemak. Kemudian lakukan senaman sederhana seperti berjalan melaju, berbasikal, berenang, sekurang-kurangnya 30 minit, 3 hari seminggu dan dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan anda. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda satu paparan. Ini saya tahun lepas, ya. Pada tahun 2020, BMI saya adalah sangat tinggi, 28.3, menghampiri obesiti. Jadi saya fikir saya kena buat sesuatu lah. Maka saya pun telah pun mengamalkan apa yang telah pun disarankan tadi. Okey, di mana saya telah pun mengurangkan saya punya makan. Kemudian saya telah pun membuat eat clean lah. Dan saya mengamalkan suku-suku separuh. Saya kurangkan snack, tak makan dah roti-roti yang manis. Begitu juga dengan minum air yang bergula. Okey, dalam tempoh 1 bulan, saya boleh mengurangkan sehingga 4.20 kilogram. Okay, Alhamdulillah masih lagi konsisten dengan cara pemakanan yang sama dan berhajatlah untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Okay? Supaya sentiasa sihat pada masa akan datang. Baik, saya fikir itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya rasa seronok untuk berkongsi dengan awak perubahan yang telah berlaku pada diri saya. Okey, saya harap awak dapat sesuatu yang baharu. Kita lihat dahulu apakah rumusan kita pada hari ini. Minta maaf. Okey, rumusan kita, rumusan pembelajaran kita adalah yang pertama, rumus indeks jisim badan ialah jisim badan kilogram, unit kilogram bahagi ketinggian kuasa 2. Ini unit meter. Terdapat 4 kategori indeks jisim badan yang tadi iaitu kurang berat badan, ideal, lebih berat badan dan juga obesiti. Terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil bagi memperoleh indeks jisim badan yang ideal seperti bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, baik. Jangan lupa kerja rumah. Saya paparkan sekali lagi. Jangan lupa kira indeks jisim badan anda. Jadi berdasarkan indeks jisim badan tersebut, bolehlah nyatakan kategori indeks jisim badan anda dan cadangkan cara untuk mendapatkan indeks jisim badan yang unggul.
Baiklah, saya fikir itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Stay safe at home dan amalkan makanan yang sihat supaya kita sentiasa sihat pada masa akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.